Sangat saya apa mula perlahan-lahan untuk apa ni sesi sisipan ini. Okey. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Encik Muhammad Izzuddin yang telah menyediakan kemudahan pautan Zoom pada petang ini. Terima kasih kepada Puan Sheila selaku penyelaras CDL Hands-on Session untuk Negeri Sembilan. Terima kasih kepada Puan Nur Amira yang akan melakukan perkongsian pada petang ini. Okay. Jadi saya akan kongsikan masih lagi berkenaan dengan dui pengkodan, pengekodan, susah perlu nak sebut coding ya. Pengekodan, dui pengekodan ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai dual coding. Dual coding maksudnya ada dua input yang disediakan untuk tujuan pembelajaran. Satu input dalam bentuk grafik, gambar. Satu lagi input dalam bentuk perkataan, sama ada tulisan ataupun lisan. Jadi dia ada gabungan di antara grafik dengan perkataan. Okay? Sebab itu dia panggil dual. Maksudnya ada dua panca indera yang terlibat dalam proses menguruskan maklumat berkenaan, iaitu penglihatan dan juga pendengaran. Kita gunakan dua deria. Jadi dua deria ini akan digunakan oleh murid-murid kita ataupun murid-murid untuk memproses maklumat yang dikongsikan oleh guru. Okay? Saya dah bincangkan sebelum ini apakah faedah kita menggunakan dual coding ataupun dui pengekodan ini. Di antaranya dia boleh meringankan beban kognitif yang perlu diproses oleh ingatan bekerja, ya, untuk dikaitkan dengan apa yang telah dipelajari dan telah diketahui oleh murid-murid dalam ingatan jangka panjang. Jadi asas konsep belajar tu masih kita ulang-ulang lah ya. Sebab pembelajaran berlaku apabila kita dapat memindahkan apa yang ada dalam bahan-bahan pembelajaran ke dalam ingatan jangka pendek ataupun kita panggil dia sebagai ingatan bekerja, the working memory. Okay? Bila dah diproses dalam ingatan bekerja, dia perlu dikaitkan dengan apa yang ada dalam ingatan jangka panjang. Sesuatu yang disimpan dalam ingatan jangka panjang itu ialah sesuatu yang telah diketahui oleh seseorang itu. Okay? Itu di antara apalah sikit kaitan dengan apa yang kita nak bincang. Jadi pada hari ini saya akan fokuskan pertama, bagaimana proses kita menggabungkan kedua-dua perkara tersebut. Proses bagaimana kita menggabungkan perkataan dan juga gambar. Ada 5. Saya kongsikan 5. Mungkin ada lagi beberapa cara yang lain. Tapi saya kongsikan perkara yang biasa dan lazim digunakan. Kadang-kadang kita guna. Memang kita guna kan. Tapi kita mesti tahu juga apakah konsep ataupun teori di belakang setiap penggunaan berkenaan. Supaya nanti bila kita menyediakan bahan-bahan tersebut,
kita merancang dengan betul, memasukkan elemen-elemen yang sesuai, yang bertepatan. Jadi pertama lukisan, lukisan. Biasanya lukisan ini dapat meningkatkan pemikiran anak-anak, dalam proses pembelajaran, dan dia dapat mendalami apa yang dipelajari. Sebab tu kadang-kadang kita suruh dia membuat gambar rajah untuk menerangkan apa yang dia faham, dan kita pun biasa bila kita membaca sesuatu perkara, sesuatu konsep, kita akan lakarkan konsepnya di dalam dalam bentuk gambar, kita pindahkan dalam bentuk gambar. Jadi kadang-kadang menggalakkan anak-anak melukis apa yang dia faham, melukis konsep-konsep tertentu, itu lebih baik sebab dia akan melibatkan dua perkara tadi. Dia dapat menggambarkan dalam buat gambaran, dan yang kedua dia boleh melabel lah, menggunakan perkataan dan sebagainya. Jadi itu banyak kajian yang menunjukkan bahawa lukisan itu membantu mengukuhkan pembelajaran. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita menggunakan ramah rajah. Ini biasanya, kalau cikgu-cikgu masih ingat, dulu kita didedahkan dengan thinking map. Thinking map ataupun peta berfikir, peta pemikiran. Ada 7 ke 6 jenis thinking map. Contohnya macam bubble map. Kalau kita nak menyenaraikan ciri-ciri sesuatu perkara, kita akan buat bubble map. Kita akan isi. Itu sebenarnya kita dapat memudahkan proses berfikir satu. Yang kedua, dapat kita mengukuhkan pemikiran. Pemikiran untuk mengenal pasti konsep, ataupun kita buat dalam bentuk flowchart. Kan ada flow map. Peta berfikir itu dalam bentuk aliran, carta aliran begitu, untuk memudahkan kita mengaitkan satu peringkat dengan satu peringkat. Okey. Itu kita ada tree map, kita ada bridge map. Semuanya itu adalah alat-alat yang dalam bentuk grafik. Alat-alat yang di pemikiran tu kita bantu melalui grafik. Jadi mudah kalau sampai saja aktiviti untuk membuat mengenal pasti ciri-ciri, anak-anak terus saja buat bubble map. Di tengah tu objeknya, kelilingnya itu adalah ciri-cirinya. Jadi dia boleh visualize pemikiran berkenaannya, dapat direalisasikan dalam bentuk gambar rajah. Okey. Kemudian poster. Poster ni sangat popular sekarang. Kita panggil infografik, kan. Poster-poster ni banyak digunakan untuk mempromosi sesuatu idea, untuk menerangkan sesuatu keadaan, untuk sebab dalam poster tu kita boleh gabungkan banyak benda. Kita boleh masukkan perkataan, kita boleh masukkan gambar. Sama ada gambar tu berbentuk gambar yang portrait, gambar yang kita panggil gambar yang foto lah, foto, ataupun lakaran, dalam bentuk lakaran.
Dan itu boleh apa lagi memudahkan juga proses pembelajaran. Sebab tu kalau kita nak buat persembahan, saya biasa kalau masa saya mengajar dulu, saya galakkan pelajar-pelajar saya untuk menyediakan infografik. Bila dia menyediakan infografik, dia kena berfikir apa yang nak dimasukkan dalam, apakah grafiknya, bagaimana mengaitkan satu grafik dengan grafik yang lain. Jadi banyak proses berfikir yang perlu dilalui oleh seseorang itu. Yang ketiga ialah timeline, garis masa. Garis masa ni biasa kita gunakan untuk menunjukkan susunan dan juga urutan. Urutan daripada satu peringkat ke satu peringkat. Jadi bila kita nampak ada garis masa tu, kita boleh nampak the big picture from the beginning until the end, daripada awal hingga ke akhir. Bila kita ada big idea yang begitu, gambaran keseluruhan, itu akan membantu kita untuk buat connection di antara satu peringkat dengan satu peringkat yang lain. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang dikongsikan tu, dia tidak berbentuk urutan yang rigid. Dia boleh bermula di mana-mana saja. Jadi dia menunjukkan ada connection yang dynamic di antara satu perkara, satu elemen dengan elemen yang lain. Itu kita tengok biasa ditunjukkan melalui anak panah. Kan? Ada anak panah tu satu hala. Ada anak panah tu dua hala. Jadi anak panah satu hala berbeza dengan, maksudnya dengan anak panah yang dua hala. Jadi ada hubungan yang timbal balik, ada hubungan yang sehala. Jadi semuanya tu ada makna yang boleh disampaikan dalam garis masa berkenaan. Dan yang kelima ialah pengurusan grafik, graphic organizer. Okay? Kita banyak gunakan. Ini ada kaitan juga lah dengan apa yang saya sebut tadi, yang thinking map tu pun ada elemen-elemen pengurusan grafik. Dalam pengurusan grafik tu kita menyusun maklumat. Cuma yang kita kena perhatikan ialah supaya maklumat yang kita susun itu, kalau perkataan tu tidak terlalu banyak sangat, banyak sangat, nampak sangat terlalu teksty sangat, banyak sangat teks, macam dia tulis karangan dalam pengurusan grafik itu tidak memenuhi. Biasa kita gunakan dua perkataan untuk dimasukkan dalam pengurusan grafik. Sebab itu juga menunjukkan kepahaman kita. Macam kita buat presentation lah kan, tak payahlah kita nak baca satu-satu apa yang kita bentang kan. Itu yang kita sediakan tu untuk orang lain baca, untuk kita punya audience. Kita teranglah perkara yang tak ada di dalam teks berkenaan. Jadi ada banyak contoh-contoh pengurusan grafik, dan ada juga banyak juga software-software, aplikasi yang kita boleh gunakan untuk memudahkan proses penyediaan grafik berkenaan. Kita ada cara online, ada yang kita boleh download, dan dia lebih dalam bentuk yang lebih mudah. Satu, yang kedua dia nampak lebih cantik lah. Boleh tukar warna, boleh tukar saiz dan sebagainya. Okey. Itu di antara beberapa contoh yang mana kita boleh menggunakan kita panggil dui pengekodan itu dalam pembelajaran, melalui lukisan, melalui gambar rajah, melalui poster ataupun infografik, melalui garis masa,
dan juga pengurusan grafik. Okey. Seterusnya saya nak berkongsi sedikit tentang apakah mungkin ada kesilapan-kesilapan yang boleh kita lakukan semasa kita cuba mengaplikasikan idea dui pengekodan ini. Ini di antara beberapa kesilapan lazim yang berlaku. Ya. Yang pertama, kesilapan yang pertama mungkin kita tak study betul-betul. Bagaimana menyediakan uh, apa tu grafiknya, ya, dan sebagainya itulah. Ya. Jadi kita perlu pastikan bahawa kita faham betul-betul bagaimana kita nak menyediakan lukisan, gambar rajah, poster dan sebagainya dari segi saiz, kan? Kadang-kadang kalau saiznya terlalu kecil, itu pun bermasalah kepada kita punya audien, kan? Susah, tak, gambar tu tak berapa jelas, kan? Saiznya terlalu kecil, dan yang lebih bermasalah lagi ialah gambar tu tidak menyampaikan mesej yang sepatutnya. Idea lain, gambar lain. Itu pun perlu perlu dilihatlah, ya. Supaya nanti kita biasanya bila kita nak menyediakan bahan-bahan yang berbentuk dui penggodan ni, kita kena study, okey. Kita kena cari resource-resource yang sesuai untuk kita menjana gambar-gambar ataupun grafik-grafik yang bersesuaian. Okey. Ada banyak juga tool-tool yang boleh kita gunakan. Kalau saya banyak gunakan Nouns Project. Nouns Project, kita cari apa juga ikon, grafik dan sebagainya untuk kita gunakan dalam kita menyediakan bahan-bahan. Dalam bentuk nak menyediakan kita punya presentation ke, nak menyediakan kita punya poster ke dan sebagainya. Kadang-kadang bakat tu penting juga lah, kan. Tak semua orang ada bakat tu. Ada orang yang berbakat tu dia kreatif. Ada je idea dia macam mana dia nak mengolah sesuatu maklumat itu sesuai pula dengan grafik yang dipilih. Maksudnya kreatif satu hal, tetapi dia tahu apa yang dia nak, yang sedang dia buat. Jadi pastikan kita study sikit lah. Ataupun kita study bahan-bahan yang orang lain buat. Macam mana orang tu buat. Kita jadikan contoh untuk kita menyediakan bahan kita pula. Banyak contoh-contoh yang baik yang boleh kita kena pasti daripada resource-resource yang sesuai lah. Kita pergi ke internet ke, kita jumpa website yang berkaitan. Kemudian kesilapan yang kedua ialah dari segi pemilihan gambar ataupun grafik. Ini masalah dia, kita ikut suka kita aja, kan? Kita hanya milih gambar-gambar ataupun grafik yang kita suka. Tak semestinya apa kita suka itu sesuai, kan? Ada juga ada gambar-gambar tu kita tak apa nak suka, kan? Tapi dia sesuai, menepati mesej yang ingin disampaikan. Okay? Jadi pastikan bahawa sesuatu yang kita pilih itu dia bermakna dan dia serasi ataupun synchronize dengan maklumat yang nak disampaikan. Macam kita nak cerita benda-benda yang kita panggil serius. Biasa bahan-bahan tu kita buat bahan-bahan yang serius juga lah. Kalau kita nak cakap benda yang serius, kita letak gambar-gambar yang lucu dan yang maksudnya dia tak ngam, tak sesuai. Itu di antara kemungkinan kesilapan yang boleh berlaku. Yang ketiga ialah kita ni banyak masa kita guna untuk menghias lah. Kan? Kalau kita nak, ada orang tu dia perfectionist, kan. Dia nak dia punya bahan tu nampak perfect lah. Jadi ada masanya. Kalau bagi saya yang penting ialah kita memberi fokus lebih pada konten itu. Konten yang kita nak sampaikan tu
pastikan konten itu sesuai, menepati apa yang sedang kita buat. Yang selebih itu kita gunakan untuk mempermudahkan uh, apa ni uh, audien kita untuk memahami apa yang cuba kita sampaikan. Jadi satu yang penting juga ialah kita highlightkan perkara-perkara yang penting. Takut nanti orang banyak menghabiskan dia punya perhatian tu kepada perkara-perkara yang kita kata hiasan-hiasan tu. Dia tak fokus kepada uh, idea yang kita nak sampaikan. Itu pun perlu diambil kira jugalah. Dan kesilapan yang keempat ialah melakukan overdo lah. Overdo. Jadi kita perlu selektif dalam memilih apa ni bahan, supaya apa yang kita pilih tu betul-betul bermakna. Jangan terlalu banyak sangat grafik-grafiknya, okey. Tag-tagnya pun panjang-panjang. Jadi itu pun boleh mengganggu proses audien kita untuk mengenal pasti idea-idea penting yang berkaitan. Sebab tu kalau dalam grafik saya ni pun, bila saya gunakan perkataan kesilapan tu, saya gunakan warna yang sama. Supaya orang tahu bila warna tu, itu menunjukkan idea yang sama. Begitulah. Jadi kita memilih warna, memilih grafik itu ada dia punya sebab, ada dia punya dia punya alasan yang cukup baik. Kemudian dari segi menyusun itu, jangan susun kelang kabut. Kita kena ada kekemasan kat situ kan. Dia susun tu mengikut macam kita sebut tadi, ada urutan dia, ada nak panah dia nak bergerak daripada sini ke sini. Dan benda tu nanti bila orang baca, dia akan ikut dia punya flow. Ada flow dia. Kita tunjukkan dia punya flow. Jadi itu pun akan memudahkan untuk kalau untuk pelajar, dia dapat memudah mengenal pasti apakah isi-isi yang penting, sebab dia nak proses perkara-perkara berkenaan dalam proses pembelajaran. Dan yang selapannya akhir yang saya nak kongsi kat sini ialah kita jangan membuat andaian. Banyak membuat assumption. Kita anggap itu, kita anggap ini. Sebab kadang-kadang kita perlu ambil kira jugalah latar belakang audiens, latar belakang audiens, ataupun satu lagi ialah kemudahan yang mereka ada, dan bahan-bahan kita tu sesuai dengan peringkat umur. Peringkat umur. Kalau kita untuk anak-anak yang kita banyak gunakan gambar-gambar daripada perkataan. Kalau peringkat yang lebih tinggi, kita seimbangkan di antara grafik dengan perkataan itu. Jadi kita perlu berfikir dengan serius untuk mengenal pasti bagaimana kita dapat membantu bahan yang kita sedia itu membantu proses pembelajaran. Dia dapat, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, dapat meringankan beban kognitif. Beban kognitif kita ni, khususnya ingatan bekerja tu, dia mempunyai kapasiti yang terhad. Bila kapasitinya terhad, kita harap dengan adanya bahan-bahan yang menggunakan prinsip dui pengekodan ni dapat membantu mereka untuk memproses fakta, maklumat dalam pemikiran mereka lah. Itu yang saya nak kongsikan. Mungkin ini adalah merupakan sesi akhir untuk konsep ataupun teori dual coding ini.
InsyaAllah dalam sesi yang akan datang saya akan pergi kepada teori yang baru ataupun konsep yang baru, yang lain lah ya. Jadi saya harap apa yang saya kongsikan dapat memberikan sedikit sebanyak idea kepada cikgu-cikgu untuk menyediakan bahan-bahan yang berkenaan. Jadi saya nak kongsikan sebelum saya serahkan kepada Puan Sheila, saya nak kongsikan satu perkara. Boleh nampak cikgu? Okey. Cikgu nak lebih sebab saya letakkan tu dalam poster tu ada maklumat-maklumat tentang pendaftaran dan sebagainya. Jadi insya-Allah CDL akan melaksanakan satu lagi program yang dikenali sebagai bimbingan instruksional CDL. Okey, bimbingan instruksional CDL iaitu satu program untuk melatih pembimbing instruksional coaches untuk membantu guru-guru. Dan program ini adalah merupakan program yang kita rancang untuk melatih lebih ramai pembimbing instruksional di sekolah-sekolah. Sebab tu kita fokus dalam CDL ni, kita ramai juga cikgu-cikgu yang membuat perkongsian. Okay? Banyak mempunyai bakat-bakat untuk menjadi pembimbing. Jadi untuk menjadi pembimbing yang berkesan ni, kita perlu ada dia punya structure, kan? Ada dia punya kemahiran, kompetensi yang tertentu. Jadi untuk tujuan itu, kita ada sesi pengenalan pada 31 Oktober minggu depan, hari Selasa, pukul 3 hingga 4:30 petang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh mendaftar melalui pautan yang telah disediakan. Itu ada pautan disediakan dalam bentuk Google Form. Setakat tadi saya cek dah ada 86 orang dah mendaftar. Baru kita wawarkan semalam. Kalau tak silap Datuk dah masukkan dalam dia punya Facebook. Jadi program ni nanti akan memberi fokus kepada dua perkara. Ya, bimbingan instruksional yang kita nak sedia, yang nak kita jalankan ini, program ini nak beri fokus pada dua perkara. Pertama, fokus kepada pembelajaran bermakna. Okay. Yang kedua, kepada pembelajaran digital. Jadi di samping kita menyediakan tool, alat-alat untuk melaksanakan bimbingan instruksional, dia punya konten tu nanti kami akan fokus kepada, pertama, asasnya ialah pembelajaran bermakna, deep learning. Yang kedua ialah kepada pembelajaran digital. Kalau kita tengok dalam perancangan kementerian, mulai tahun depan dia akan banyak fokus kepada digital learning, pembelajaran digital. Jadi kami percaya di CDA kita nak menyokong hasrat kementerian ini supaya guru-guru kita dapat melaksanakan pembelajaran digital tu dengan lebih baik. Sebab guru-guru kita ni perlukan pada sokongan, ya, dan sokongan itu berbentuk sokongan yang berterusan. Sebab bimbingan instruksional ni dia berterusan, ya. Dia berterusan, maksud saya mungkin mengambil masa paling kurang 2 tahun bimbingan itu berlaku. Sebab tu dalam program ini nanti, ianya akan dikenalikan oleh jurulatih yang berpengalaman lah. Kita ada juga jurulatih yang nanti mendapat pentauliahan daripada luar negara pun ada. Ada beberapa orang yang telah mendapat pentauliahan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, projek ni juga akan sampai ke peringkat pentauliahan juga. InsyaAllah dia akan bermula pada tahun hadapan, ya, tahun depan. Sebab dia akan melibatkan teori dan juga amali. Bila kita belajar teori bimbingan instruksional ni,
peserta kena pergi ke sekolah, laksanakan bimbingan itu. Amalkan apa yang telah didedahkan kepada kita, kita amalkan. Jadi macam mana kita nak bukti kita ada amal? Adalah cara bukti dia. Ya? Sebab tu dia mempunyai masa. Ada cara untuk kita membukti kita. Sebab tu peserta perlu menyediakan portfolio. Portfolio bimbingan instruksional. Ada dia punya apa nantilah. Ada toolkit yang kita sediakan. Toolkit memang banyak lah, nanti kita akan sediakan. Jadi kalau cikgu nak maklumat lebih lanjut, nanti boleh hadir dalam sesi pengenalan. Sesi pengenalan ni ada 2 siri. Siri yang pertama pada 31 Oktober. Siri yang kedua pada minggu yang seterusnya tu. Hari yang sama dan juga masa yang sama. Jadi bila cikgu daftar, kita akan maklumkan nanti ada punya apa ni pautan yang boleh cikgu masuk ke dalam apa tu, dalam platform Zoom. Kita nanti akan akan masukkan melalui email, dan tak silap saya kita pun ada menyediakan WhatsApp group untuk kali ini dan juga Telegram. Jadi siapa yang ada akaun berkenaan nanti boleh kongsikan dengan pihak apa tu, pengurus pihak kita punya technical team yang menguruskan perkara ini. Saya ingat setakat itu dulu perkongsian saya. Jadi kalau cikgu berminat, cikgu boleh daftar pada pautan yang telah disediakan dan ikuti sesi pengenalan yang lebih detail. Yang saya cakap ni sangat umum. Sesi yang akan datang tu dia akan terangkan konsep, dia akan terangkan dia punya prinsip-prinsip bimbingan instruksional, dan kita akan detailkan lagi apa yang kita masukkan dengan pentauliahan berkenaan. Jadi saya berhenti setakat itu dulu. Terima kasih di atas perhatian dan tuan-tuan dan perempuan semua. Jadi saya serahkan kepada Puan Sheila untuk sesi perkongsian oleh Cikgu Amira. Terima kasih. Baik, terima kasih Doktor atas sisipan hari ini dengan tajuk Dwi Pengkodan, proses menggabungkan kedua-dua perkataan dan gambar semasa belajar. Dan ada 6 kesilapan yang kita perlu ambil perhatian. Semoga semasa kita membuat perkongsian, kita akan pastikan perkara ini tidak berlaku. Dan ada juga poster mengenai bimbingan instruksional CDL pada rakan-rakan guru yang berminat dan ingin tahu dengan lebih lanjut. Mohon gunakan QR code yang telah diberikan sebentar tadi untuk mendaftar. Ada 2 siri, saya difahamkan ada 2 siri, maka mana-mana siri yang kita sempat, kita boleh turut serta. Terima kasih, Doktor. Puan Sheila, Ya, Doktor. siri itu dia bukan ulangan tau. Siri itu berurutan. Okey, baik. Yang Maksudnya pendaftaran tu? pendaftaran tu untuk kedua-dua siri itu nantilah. Oh, baik, baik. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Baik, pendaftaran hanya sekali, tapi siri yang akan dibahagikan, siri 1. Dan ia berurutan sama juga dengan siri yang kedua tu. Baik, terima kasih. Seiring dengan hashtag kita, Cikgu Bantu Cikgu, minggu ini kita bawa bersama kita Cikgu Emira binti Muhammad Noor dari SK Jimah Baru dengan tajuk beliau Towards Society 5.0 webpage, TS 5.0 webpage sebagai platform pengurusan panitia efisien. Saya serahkan kepada Cikgu Amira untuk teruskan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Puan Sheila dan Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Mustafa,
Puan Sheila dan juga rakan-rakan yang ada pada hari ini bersama-sama. Pada hari ini saya ingin berkongsi mengenai sebuah pengurusan digital yang telah saya laksanakan di sekolah, iaitu adalah TS 5.0 web page sebagai platform pengurusan panitia efisien. Sebagai ketua panitia, saya telah melaksanakan ataupun mengumpulkan bahan-bahan keperluan panitia dari segi pengurusan di dalam web page ini. Sebelum saya teruskan, adakah jelas saya punya paparan? Puan Sheila? Sekejap. Jelas ya? Jelas ya? Okey. Jelas. Carry on, please. Saya cuba sekali lagi share. Okey. Alright, sebelum kita mulakan, saya nak tunjuk dahulu pengenalan lah, video pengenalan apa yang dimaksudkan dengan web page ni. Okey, ada sedikit suratan video lah. Kita sama-sama Di sini saya nak maklumkanlah tentang TS 5.0 web page ya. Ini Google site untuk RBT Sekolah SKG Mahabaru yang sangat menarik ya. Ikon image ni yang pusing-pusing ni, apabila kita lihat dari daya tarikan setiap insan yang melihatnya ya. Dan kita akan dapat maklumat dengan begitu pantas. Contohnya kita nak tengok studio RBT, tekan saja ya, dan kita akan dapatlah gambar-gambarnya. Maklumat setiap ikon ni ada maklumat yang terkini, dan saya ucapkan syabas tahniah kepada ahli RBT SKG. Okay, pada saya inilah yang kita katakan maklumat di hujung jari ya, sangat lengkap. Saya rasa ini adalah satu contoh web page ya yang terbaik yang perlu dibangunkan oleh setiap panitia di sekolah ini maupun di luar, di sekolah-sekolah yang lain ya. Okey, yang paling saya suka di sini apabila melihat program panitia, okey, sebab bila sesuatu pemantauan ataupun lawatan ya, pastinya akan nak melihat program yang dijalankan. Okay. Sekiranya pemantauan itu khusus untuk pemantauan bahan digital, okey, ini adalah contoh web page yang terbaik untuk dipantau ya. Sebagai ahli panitia, TS 5.0 web page ini banyak membantu kami dalam memudahkan segala urusan berkaitan dengan panitia, reka bentuk dan teknologi.
antara feature-feature yang menarik di sini yang boleh memudahkan bagi kami pihak panitia, terutama saya akan mencari dokumen di SKP, boleh diklik pada sini tanpa perlu merujuk kepada bahan mawjud. Okay, jadi dia akan memudahkan kami. Selain daripada itu, webpage ini juga banyak memberi maklumat-maklumat terkini yang dapat memudahkan kami terus mencari akses kepadanya tanpa perlu menunggu maklumat-maklumat daripada sumber yang lain, kerana segalanya akan diupdate terkini. Okay, baiklah, itu adalah sedikit video pengenalan kepada webpage kami. Webpage ni dia dibina untuk memudahkan kami dalam ahli panitia untuk menyusun, merancang dan berkongsi bahan-bahan. Okey, isu daripada sebenarnya isu dari segi masa kalau kita nak buat file, okey, memang setakat ni ada dua-dua, file ada, bahan digital pun ada. Jadi untuk masalah dia sebenarnya adalah bila kita nak buatkan file, isu kos cetakan, penggunaan kertas tidak mesra alam, suka diakses waktu bekerja dan suka mendokumentasikan bahan seperti video dan audio. Sekolah kami ke arah sebenarnya pendigitalan. Jadi kita slowly nak terus mendokumentasikan bahan secara digital. Tapi buat masa ni masih ada lagi dua-dua dan kita ke arah pendigitalan lah. Mungkin beberapa tahun lagi akan datang semuanya di ujung jari saja. Okey, itu antara isu dan masalah. Seterusnya, okey. TS 5.0 webpage ni, nama TS 5.0 ni adalah Towards Strategy 5.0 tu merupakan perancangan strategik panitia RBT SKJ Baru. Itu nama glamournya lah. Itu kita punya perancangan strategik kita lah ke arah masyarakat 5.0 dan selari dengan revolusi industri yang sekarang ni tengah hebat diperkatakan seperti pembelajaran digital, STEM dan sebagainya. Dan webpage juga merupakan sebuah Google site lah yang kami bina berdasarkan kami punya perancangan strategik. Okay, merupakan sebuah laman web yang dibina untuk meningkatkan tahap pengurusan panitia lebih efisien melalui dokumentasi secara digital. Okay, ini adalah paparan halaman utama. Halaman utama dia boleh akses dengan QR code dan kejap lagi mungkin saya boleh share dia punya link kalau cikgu-cikgu, tuan-tuan dan perempuan nak berkunjung. Kejap lagi saya boleh share lah. Dan paparan visual menarik, icon menu yang dipilih dan font warna yang sesuai. Macam Dr. Mustafa cakap tadi, bila kita membuat satu dua coding tadi, kita kena ada, kalau RBT kita katakan sebagai elemen-elemen dalam reka bentuk. Dia kena ada apa yang kita nak tunjukkan, ada kat mana, apa saiz dia macam mana. Semua tu ada dalam RBT lah. Kita dah belajar elemen-elemen dalam mereka bentuk sesuatu. Dan terutamanya ini adalah grafik. Alright. Okey, fungsi adalah sebagai pusat rujukan bahan dokumen oleh ahli-ahli panitia dan juga kita boleh masukkan textbook, SKP, even RPH pun, contoh-contoh template pun kita boleh masukkan sebagai rujukan. Jadi pusat sentilah one stop center di mana ahli-ahli boleh mengakses semua tu dengan mudah. Alright. Okey, ini adalah okey, selain itu fungsinya mempersembahkan laporan dengan lebih tersusun dengan dan menarik dalam pelbagai kaedah seperti video, pautan dan gambar. Tidak terhad kepada perkataan, tidak terhad juga boleh masukkan video, gambar, segala Google punya aplikasi seperti Google Doc, Google Sheet, Google Slide, semua boleh dimasukkan di dalam page ini. Okey, ia juga sebagai platform perkongsian idea dan lawatan penanda arah secara dalam talian bagi mewujudkan jaringan pintar. Macam kalau mereka datang ke sekolah, dia nak tengok macam kita ada
penanda araskan atau penanda aras, cikgu macam mana nak dapatkan bahan ni, kita boleh terus bagi. Dia boleh merujuk dekat kami punya webpage lah. Contohnya macam mana nak pengurusan bengkel, pengurusan file dan sebagainya. Kita boleh share saja webpage ni supaya mereka dapat tengok lebih lanjut lah. Kalau tak puas tengok datang sekolah kan. Okay. Okay, ini praktikal, boleh diakses menggunakan semua gadget, telefon, tablet dan juga komputer. Dan laman web ini mesra pengguna. Ringan kalau Google Site dia, kita tahu dia ringan berbanding dengan laman web. Sebab laman web kan kita banyak iklan dan sebagainya kan. Okay. Ia juga mudah digunakan serta boleh diakses pada bila-bila masa. Okey, saya tak banyak kepada teori sebab saya nak lebihkan kepada sesi hands-on untuk macam mana kita nak bina Google Site ataupun web page panitia masing-masing, atau kalau tak nak untuk panitia pun kita boleh buat untuk diri kita, untuk subjek kita ataupun untuk anak-anak kita. So tak terikat kepada panitia sebenarnya. Okay, sebelum tu ada beberapa langkah lah sebelum kita mulakan. Yang pertama, kena rancang dulu cikgu isi kandungan yang perlu ada dalam web page tu. Okay, bila dah rancang setiap page yang kita nak tu, dan kita susun ikut page dan sub page. Maknanya yang utama dan bawah dia apa. Okay, kalau macam panitia ni saya merujuk kepada merujuk kepada pengurusan panitia punya ni lah standard dan ada dokumen yang tidak dipaparkan lah, macam dokumen-dokumen rasmi, kewangan dan sebagainya, kita tak adalah paparkan dalam web page. Tapi secara ringkasnya, dia punya standard tu kita ambil dan kita olah ikut web page yang kita nak. Kemudian bina grafik seperti banner, logo, ikon dan sebagainya di aplikasi yang bersesuaian. Seperti Canva, PowerPoint, agar kelihatan lebih menarik dan konsisten. Kalau kaedah ni lebih, saya lebih suka kaedah ni, kita buat kat tempat lain dulu, dah siap, baru kita muat naik. Lebih bebas lah cikgu. Kalau kita buat dalam Google Site, dia ada terhad lah. Ada macam font yang terhad, gambar yang terhad. Jadi kalau kita buat kat tempat lain, tempat pengurusan grafik macam Canva, PowerPoint lebih mudah, lebih bebas. Okay? Kemudian muat naik bahan dan susun mengikut page dan sub page yang telah kita rancang tadi. Lepas tu kita muat naik bahan. Bila dah selesai muat naik bahan, dah semak semua, dah boleh tengok okey dah perfect. Lepas tu kita boleh publish dan share lah web page cikgu kepada pada siapa yang cikgu nak share. Kemudian dari semasa ke semasa kita boleh kemas kini lah. Contohnya program, makin bertambah tahun, makin banyak program. Jadi kita kemas kini, jangan tak kemas kini cikgu. Kalau tak kemas kini, web page tu kita tak rasa dia penting lah. Maksudnya tak terkini, maksudnya maklumat yang kita nak tengok tu tak ada. Tak ada yang kehadapan lah, maksudnya terkini. Kita nak maklumat yang ada dalam web page tu terkini, sentiasa jadi tempat rujukan. Okey, itu sahaja untuk sedikit pengenalan. Saya akan teruskan kepada bagaimana kita nak buatlah. Kita nak hasilkan satu Google Site. Okey, okey cikgu, saya tunjuk sedikit lah. Ini Google Site yang web page yang kami bina, yang kami sama-sama masukkan. Okay, kalau cikgu tengok kat sini, perhatikan ada yang penting macam saya cakap tadi, page. Setiap halaman tu, cikgu dah rancang nak letak apa. Dan setiap page tu kalau ada sub page, macam ni kan, dia ada sub page, kita dah tahu dah nak letak apa dan sebagainya. Okay, ini kita kena buat dulu. Kita kena rancang dulu. Berbincanglah dengan ahli panitia apa yang kita nak masukkan, berbincang dengan kawan-kawan yang terlibat kan, apa yang perlu ada dalam web page ni cikgu. Okay, alright. Kemudian kita pergi ke Google Site saja.
Kalau yang saya dah masuk siap-siap ni Google Site, kalau cikgu Google je, Google Site, dan terus masuklah. Kalau sebab saya dah sign in email, jadi dia akan terus pergi ke paparan yang macam ni lah. Paparan macam ni. Ni antara Google Site yang telah saya buat lah sebelum-sebelum ni. Ada Doing STEM, ada masa PDPR hari tu, macam mana saya nak bagi kerja senang terus kepada murid. Dan juga ni cabaran kurikulum hari tu. Cikgu kalau buat kita panggil apa satu lagi tu, portal pun boleh dimasukkan dalam Google Site ni. Kita boleh masukkan sekali. Alright. Okay. Mula-mula sekali, sebelum kita nak ni, kita nak buat kita punya site, kita dah masuk dalam Google Site dan pilihlah. Kalau saya suka pilih template yang ada dan diolah daripada situ. Okay, template yang dah ada ni kita olah je. Kalau bermula daripada kosong pun boleh juga cikgu, blank, tak ada masalah. Kalau yang ada ni dia ada bagilah beberapa, tak banyak, tapi cikgu boleh tengok dari segi pemilihan font, pemilihan warna, pemilihan kesesuaian ni lah. Dan jangan risau cikgu, walaupun cikgu dah pilih, cikgu boleh tukar macam mana ikut selera lah. Dia boleh tukar. Contohnya saya pilih yang ni. Kita nak buat satu, kita nak bina satu. Saya tunjukkan macam mana. Okey, dekat sini lah cikgu, kita akan susun kita punya idea tadi apa. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okey, dan nak tambah sub font, sub page dekat sini. Dia nak new menu ke, full embed ke, new link. Okey, cikgu boleh tambah dekat sini. Double klik je, tambah. Utama. Okey. Okay, ni yang utama. Okey. Sekarang, okey, apabila kita dah ada satu template, okey, cikgu boleh tetapkan dia punya tema. Okey, tema. Kalau saya suka tema tu dia selaras. Okey, tema dari segi warna tu dia selaras. Tak macam terlampau banyak warna. Contoh yang ni, dia boleh gunakan tema ni. Dan cikgu boleh juga guna tema warna yang pilih sendirilah. Ni, masukkan je kod dan pilih tema. Yang bagusnya bila cikgu nak edit nanti bahagian banner, bahagian ikon, kita boleh gunakan kod ni, kod warna yang kat bawah ni. Okey, kata pilih warna ni kan. Okey, warna hijau. Hijau ni dia ada kod dia. Okey. Kalau nampak lah ya. Kalau tak nampak boleh bagi tahu. Dia ada warna dia. Mana? Jadi pilih kod tu kita boleh copy dekat Canva supaya dia dapat warna yang sama. Okey, bila dia dapat warna yang sama, synchronize lah cikgu. Warna daripada bahan grafik yang cikgu buat kat tempat lain dengan masukkan tu sama. Okey. Kemudian bila kita dah siap ni, kita dah susun page-page yang ada. Cikgu boleh buat bahan grafik tadi dekat medium lain. Macam saya suka menggunakan Canva. Macam ramai sebenarnya dah famous lah. Canva ni senang lah kot. Okay, kita boleh buat dia punya banner, kita boleh buat dia punya logo-logo. Lepas tu kita download dan masukkan je. Okay, contoh saya dah buat ini bila yang bergerak-gerak ni kita namakan sebagai GIF itu. Okay, GIF bila kita download sebagai GIF dan kita muat naik dekat sana, dia akan bergerak. Kalau kita download sebagai PNG, okay, kalau kita download sebagai PNG, kat sini pilihan ni, dia ada GIF, dia ada GIF, JPEG, dia ada PNG, itu semua beza. GIF dia short clip lah, bergerak-gerak. Kalau PNG dengan JPEG dia gambar kaku. Okay, alright. Contoh tadi saya nak cari satu ikon yang tak bergerak lah ya. Satu ikon yang tak bergerak. Okay. Cari dekat elemen dan ikon.
Tengok kat pengurusan grafik. Okay, contohnya macam ni. Okay. Sekarang saya nak paparan ni berada dalam Google Site saya. Saya pun download sebagai PNG. Saya tak nak dia bergerak. Okay, saya tak nak dia bergerak. Alright. So, saya download. Okay. Dan kita kembali kepada Google Site tadi. Okay, saya nak ikon tu berada dekat sini. Macam mana? Insertkan dekat image, upload. Cari balik kat mana kita simpan tadi. Okay, ni Okay, dah dia ada paparan dekat sini. Okay. Tu senang je. Ni untuk gambar. Kalau yang berpusing-pusing tadi, kita panggil sebagai GIF. Pun upload juga. Carilah GIF. Dalam ni saya tak ada download. Kita kena download dululah. Okay. Size dia cikgu boleh ubah-ubah lah. Cikgu nak kecil ke, besar ke. Boleh. Dan kita boleh masukkan, tadi dah gambar, dah ada GIF, boleh masukkan teks. Okay. Teks ni kita boleh letak bawah ni. Apa? Hubungi. Okay, hubungi di sini. Yang lain boleh adjust macam biasa. Okay, bila kita dah siap paparan ni semua, cikgu dah upload. Okay, macam contoh yang ni bila dia ada header ni, dia akan kaku, cikgu. Maksudnya, bila kita buat sini, paparan tu dia akan terpotong. Contoh ni gambar kan. Dia akan terpotong. Contoh saya masukkan ni. Okay. Bila kita paparkan kat sini, bila tengok dekat tablet, dia akan terpotong. Handphone, dia akan terpotong. Laptop je dia besar. Okay. Jadi untuk mengelakkan perkara tu berlaku, kita delete dulu yang ni. Kita delete. Okay, kita buat sendiri kita punya, maksudnya upload image yang kita dah buat banner. Kita dah buat banner. Kita masukkan. Okay, dia saiz dia kecil. Tak apa, tak ada masalah. Dan kita besarkan dia. Kita besarkan dia. Jadi penuh. Full. Okay. Okay, bila full, bila kita tengok paparan ni, okay, bila dekat laptop besar, dekat tablet pun dia akan mengecil ikut saiz tu. Jadi dia tak terpotong perkataan-perkataan tu. Alright. Itu antara salah satu tipsnya lah. Supaya kita tak ikut dia punya ni. Macam ni tadi kan, dia dah siapkan border, dia dah siapkan ni, kita tinggal nak upload, dia akan terpotong. Jadi untuk elakkan tu, kita masukkan dia sebagai image dan adjust ikut kesesuaian kita. Okay, saya perkenalkan dekat sini. Cikgu boleh embed ada dua jenis URL, segala video yang ada kat YouTube apa semua cikgu boleh masukkan, dan ataupun embed code, dia akan dipaparkan kat dalam ni lah. Okay, ada dua kaedah. Okay, contoh saya nak masukkan video. Okay, masukkan ke URL, cari je mana-mana mana-mana yang video. Ya. Macam saya dah buat ni lah. Saya nak cari. Okay. Video macam yang ni. Kita dah masukkan, embedkan video kat dalam ni. Kita copy dan paste je link dia. Okay. Saya ambil dia punya link. Copy. Dan kita pastekan dekat ni tadi. Okay, saya nak masukkan kan, saya nak embedkan, saya nak pastekan. Okay, dia akan keluar.
Kita masukkan. So kita dah ada video dalam site kita. Pun boleh adjust. Maksudnya nanti apabila orang klik dekat situ, kita boleh tengok atau mereka akan dibawa pautan terus ke YouTube. Contoh Okay, itu untuk embed. Alright. Kemudian untuk content blog ni kita boleh pilih lah cikgu. Nak masukkan gambar dengan teks, okay. Dia bagi template lah supaya kita boleh susun macam mana kita punya idea nak menyusun Google Site kita. Okay, dekat sini dia ada 6. Dan kita pun masih boleh adjust nak kecil, nak besar. Masih boleh adjust, tak ada masalah. Okay. Okay, kemudian ada collapsible group. Collapsible group ni maksudnya macam ni Okay. Kita ada satu macam info lah. Contohnya bahan. Okay. Bahan-bahan ni banyak. 1, 2, 3, banyak. Dia panjang lah. Dia panjang. Okay. Bila kita paparkan nanti, bila kita paparkan bahan-bahan, dia akan jadi macam ni. Tekan baru dia akan keluar. So kalau ada penerangan kat bawah tu, dia akan keluar. Kalau kita tak nak tengok penerangan tu, dia akan tutup. Itu dia punya, kita panggil collapsible group lah. Okay. Kemudian ada table of content. Table of content ni dia dah masukkan. Kita linkkan dia dengan apa-apa. Boleh kita linkkan dia. Ataupun tak nak linkkan pun tak apa. Boleh jadi sebagai table of content lah, kandungan. Okay. Kemudian ada image carousel. Image carousel ni cikgu boleh masukkan beberapa gambar yang dia akan mainkan secara bergerak. Dia akan mainkan secara bergerak. Contohnya macam ni Gambar tersebut boleh daripada PowerPoint pun tak ada masalah. Yang ni daripada PowerPoint rasanya. Okay. Dia boleh setkan cikgu bergerak sendiri, okay, automatik, ataupun kita tekan dia macam ni. Ini nama dia image carousel. Okay, image carousel ni seberapa banyak lah cikgu ada gambar tu, kita boleh buat dia bergerak sendiri ataupun kita gerakkan dia. Okay. Okay, itu image carousel. Ni kita kena masukkanlah beberapa gambar, nanti dia akan mainkan. Okay. Sekurang-kurangnya 2 gambar. Kita cubalah masukkan. Saya ada gambar ni. Lepas tu saya ada gambar panitia. Okay. Okay. Insert, dia akan jadi 2 lah macam tu. Sekejap Okay. Ni cikgu kalau tak nak belakang tu kalau tak nak warna, cikgu boleh juga pilih yang ada kat sini. Contoh dia jadi image lah. So background dia macam tu. So nanti bila paparan, yang tadi tu bahagian kita edit, yang ni bahagian yang paparan sebenar nanti dalam ni. So dia next ni. Okay, ni size dia saya tak edit lagi tu, dia besar. Okay, dia boleh next. Itu namanya image carousel. Okay, image carousel. Kemudian button. Okay, button ni cikgu kena ada page tadi. Contohnya nama dia page 1. Okay, page 1, dia namalah cikgu. Link dia tu pun dekat project 1 contohnya. Okay, insert. So, dia ada dekat sini. Kita boleh susun lah. So, kalau ada banyak cikgu, dia akan ada lagi lah button. Page 2. Link. Project 2. Contoh So, bila dia ada banyak-banyak macam ni, yang datang ke portal kita boleh pilih mana satu page yang dia nak. Okay. Kemudian adalah divider. Divider ni pembahagi lah. Nak cantik lah sebenarnya ni. Okay. Dia pembahagi je. Spacer. Spacer pun sama. Untuk nampak ni ada perubahan lah. Maksudnya ada dari satu idea kepada satu idea yang lain, dia ada pembahagi dia. Okay. Kemudian social link cikgu boleh muat naik ataupun sharekan link-link social media yang ada. Placeholder ni adalah gambar yang kita nak letak besar mana apa semua. Kita boleh susun lah. Kalau tak nak guna yang ni tadi, content blocks ni, kita boleh buat placeholder sendiri.
Okay, kita boleh buat susun placeholder sendiri macam mana yang kita suka. Okay. Okay, boleh masukkan YouTube, kalender. Kalender boleh cikgu. Masukkan kita punya Google Calendar. Kemudian map. Map kan kalau kita ada business ke apa nak masukkan kat mana location ataupun nak masukkan map sekolah punya location ke, bolehlah. Masuk dia akan ada paparan dekat sini. Okey, segala dokumen seperti Google Slide, Google Sheet, Google Form, Google Chat semua boleh dimuat naik cikgu asalkan ada link daripada Google Drive tu. Okey, asalkan kita ada link daripada Google Drive. Contoh, ini saya tutup dulu kita buat dah. Okey. Saya tunjukkan contoh yang Google Studio dokumen. Okey. Ini daripada okey. Link buku teks ni daripada AnyFlip. Jadi kita masukkan link tersebut kita masukkan. Okey. Ni link. Image cikgu Google dia image buku teks, save dan upload. Kemudian tekan kepada situ. Okey, macam ni tadi contoh tekan kepada situ dan kita masukkan link. Jadi bila orang tekan tu dia terus direct. Okey, kita terus direct. Contohnya gambar yang sama Okay, saya buat ni gambar ni. Saya nak orang tekan ni dia terus keluar saya punya contoh tadi teksnya. Okay, saya copy. Okay. Contoh saya kalau tekan telefon ni dia keluar buku teks contoh So tekan dekat image ni, tekan yang butang insert link dan kita paste dan apply. Okay. Maksudnya gambar ni telah dilinkkan dengan satu link lah yang maksudnya bila kita nak tengok, okay, bila kita preview, okay, tekan kat sini, dia akan pergi dekat bahan tersebut. Okay, ini dia dengan AnyFlip lah. Okay, kalau yang lain, contohnya yang ni ada QR code untuk di SKP dan juga kita tekan terus boleh pergi tengok. Contoh. SKP ni kita simpan dekat dalam Google Drive. Lepas tu dapatkan link daripada Google Drive tu. Contoh okay, dia terus pergi ke Google Drive dan terus keluar di SKP. Okay, senang saja, simple saja. Dan make sure lah link tu boleh diakses, bukan private link. Ini daripada Google Sheet. Okay, link ni daripada Google Sheet. Contoh RPH lah, 456 untuk RBT. Okay, kita masukkan dapatkan link daripada Google Sheet dan kita pastekan supaya dia ada paparan dekat sini. Okay, alright. Lagi saya dah sentuh. Okay, Google Form pun boleh, tak ada masalah. Google Form saya pernah share Google Form contoh okay, untuk doing stem hari tu. Okay, macam kehadiran daftar kehadiran anda di sini. Ikon ni cikgu boleh linkkan dengan Google Form. Bila orang tekan maksudnya dia boleh terus keluar Google Form. Okay, mungkin Google Form ni dah tutup rasanya. Daftar kehadiran dia dah tutup lah. Tapi ada lah Google Formnya ada dah dilinkkan. Okay, ni nak tengok jadual ke apa. Okay, this one video. Okay, ni saya masukkan dengan collapsible item tadi. Okay, ini daripada Google Sheet. Cikgu dah buat kat Google Sheet tu. Kemudian boleh masukkan je link kepada sini. Ini yang collapsible tadi. Okay, contoh slot 1 apa? Okay, ni dia punya penerangan. Okay, slot 2 dan sebagainya sampai bawah. Okay, dan juga dokumen-dokumen boleh dimasukkan lah. Contoh ni modul.
modul ni dia tak nampak kat sini. Kita tekan item ni, modul tu akan pop up lah untuk the next tab, new tab. Dapat the whole module. Modul ni besar sebab tu okay, dah ada modul semua sampai habis. Okay, ni video-video. Ada setiap perkataan. Okay, dalam Google Site ni, web page, perkataan kita boleh linkkan, gambar kita boleh linkkan, video pun kita boleh linkkan, tak ada masalah. So sama ada nak linkkan daripada gambar atau nak linkkan daripada perkataan, tak ada masalah. Okay, ni semua dia punya dokumen-dokumen. Dan juga bolehlah masukkan galeri. Okay, linkkan dengan Google Photo. Tak ada masalah. Semua produk Google boleh dipautkan di web page ni sebab Google Site pun produk Google juga. Okay. Setakat ni ada soalan. Saya tak tengok bahagian chat kalau ada soalan. Okay, tak ada soalan lagi setakat ni. Okay. Kemudian saya rasa nak publish. Okay. Bila kita dah siap semua, bila kita dah siap kita punya website, kita punya web page, ada beberapa kaedah lah yang kita boleh publishkan. Macam yang ni dia belum publish kan? Okay. Kita boleh sharekan, kita boleh publish, tekan publish dan masukkan nama dia. Nama dia apa? Nama yang kita nak untuk orang senang cari. Contohnya CDL. Contohnya CDL. Contoh Okay. Titik dan publish. Cikgu boleh publish untuk restricted ataupun public. Semua orang boleh lihat. Bila dah publish, barulah cikgu boleh share dengan kawan-kawan, dengan ahli-ahli panitia. Okay, dekat sini kalau draft maksudnya sebarang perubahan yang kita buat, restricted maksudnya kita je boleh lihat. Bila kita dah ready, kita publish site tu kepada public. Kalau ada perubahan, kita tak nak dia tengok dulu perubahan yang kita buat tu. Kita ada tambah gambar ke, kita dah publish baru dia boleh tengok. Okay, dan dapatlah copy publish site link ni, kita dah dapat dan baru kita boleh share kepada kawan-kawan dan ahli panitia yang lain. Untuk publish, kemudian share dan kemas kini lah. Kalau ada apa-apa tambahan dekat page ni boleh ditambah baik macam sebab macam setiap program panitia setiap tahun ada program dan setiap tahun sebab ini dah daripada 2021 jadi program makin banyak, jadi kita bahagikan page tu sub page kepada tahun pula. Kalau tahun yang sama, takkan setiap tahun kita nak buat page baru kan. Jadi kita hanya tambahkan tahun je. So macam ni kami dah ada. So untuk 2022 ni program dia. Okay. Boleh tengok nanti tekan satu-satu keluar. 2023 ni program dia. Okay. Okay. Macam yang ni saya ada dua kaedah. Ni kita masukkan, kita type sendirilah, maksudnya kita buat sendiri, susun gambar, susun perkataan. Kalau kembali. Kalau yang macam ni saya terus buat daripada Canva dan upload sebagai gambar. Ni dia sebagai gambar ni, PNG. Saya tak type dalam Google Site ni. Dia terus gambar, dia terus jadi sekeping gambar yang dimasukkan dan kita besarkan saiz dia. Okay, ini untuk macam nak kerja lebih mudah lah. Kita dah buat untuk laporan untuk file dan terus masukkan. Macam yang tadi, kita kena buat semula lah, masukkan kembali semula. Tengok, macam tadi, kita kena type satu-satu, susun satu-satu. Ni perkataan, gambar, gambar lagi, perkataan lagi. Yang tadi tu kita upload sekali je sebab kita dah buat kat tempat lain. Okay, kita dah buat kat tempat lain dan kita terus upload saja. Okay, contohnya macam ni tadi ya. Saya dah buat dekat Canva. Kemudian saya nak masukkan bahan tersebut sebagai gambar, satu gambar. Okay, contohnya laporan
Saya dah buat kat tempat lain. Okey, saya masukkan ni. Mira, sebentar ya. Ya. Ada soalan di sini. Okey. Macam mana nak guna warna selain warna yang ada di Google Site? Boleh, tak ada masalah. Itu untuk warna apa ya cikgu? Warna, boleh jelas tak warna apa? Objek ke? Font ke? Soalan yang tertera dekat ruang chat ni hanya macam mana nak guna warna selain warna yang ada di Google Site. Okey. Kalau warna, cikgu boleh pilih dekat sini cikgu. Dekat bahagian Themes. Okey. Dia ada, kalau cikgu perasan kat bawah ni, segala warna dia ada kod. Okey. Segala warna yang kita gunakan dia ada kod dia. Kalau macam warna tu, kalau cikgu tahu kod dia, cikgu boleh type dekat sini kod tu. Contoh kod warna tu, kalau contohnya ada kod. Okay. Katalah saya nak warna ni. Nak warna yang ada kod, color palette. Okay. Katalah saya nak warna purple ni. Okay, warna purple ni kod dia DEDAF4. So pergi balik dekat sini, type DEDAF4. Okay, warna tu akan keluar. Okay, warna tu akan keluar. Okay, nampak ni? Ni warna purple tadi ni. Saya nak warna purple ni. Lepas tu, saya dah type dekat ni, dekat bawah ada kod ni, dan dia akan keluar kat sini. Itu salah satu color, warna lah. Kalau cikgu maksudkan warna yang ada tona, contohnya warna tersebut ada dalam satu warna ni, dalam satu list ni dia ada sini gelap, sini cerah, dia ada tone, itu cikgu kena savekan dia dan sebagai image lah. Cikgu dah buat kat Canva dulu dan kita upload sebagai image. Jadi dia ada macam ni lah, dia akan jadi macam ni. Katalah cikgu dah buat macam ni untuk dia ada tone kan. Dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi macam ni. Saya harap menjawab soalan cikgu tadi. Cikgu apa namanya tu? Okay, terima kasih kerana bertanya. Itu ada dua kaedah, sama ada gunakan kod warna ataupun kita cari dulu tone warna tersebut dan save sebagai gambar dan masukkan dekat upload dekat section image ni. Okay, ini saya sambung balik. Ya, Salam. Saya nak tanya, kalau misal kata guna font pula macam mana? Font, okay. Kalau font nak letak color. Font nak letak color. Dia terhad cikgu. Sebab tu saya kata kalau saya suka pergi buat dulu kat tempat lain macam ni. Saya buat dulu kat tempat lain, saya upload. Kalau kat sini sebab Google ni semua produk dia ringkas. Contoh macam Google Form apa semua dia ringkas. Dia edit yang asas saja. Ya, kalau macam nak buat form warna-warna ni semua saya galakkan cikgu pergi Canva ke, Photoshop ke, PowerPoint ke. Lepas tu dah save sebagai PNG, dah save, baru kita upload. Sebab tu saya suka ke tempat lain dulu, buat siap-siap bahan-bahan susun, kemudian baru masukkan ke sini. Kalau kat sini dia memang ringkas, font yang ada memang itu yang dia bagi je. Ni font normal text. Dia limited kan? Ya. Sama juga cikgu. Macam cikgu buat Google Form kan. Kalau kita nak buat header atas tu comel, kalau saya buat kat Canva dulu header dia, uploadkan je sebagai image. Kalau nak buat dekat dalam Google Form tu, nak buat dia comel, dia jadi susah sikit lah cikgu. Sebab dia ringan kan. Produk Google ni sebenarnya ringan-ringan. Jadi dia hanya yang asas sajalah cikgu. Okay, cikgu harap menjawab. Okay, faham. Terima kasih. Alright. Setakat ni tu je kot. Ini pun ini pun gambar. Ini bukan, saya tak type dalam ni lah. Ini di sekeping gambar. Macam mana nak tahu? Tengok Okay, belakang ni background, ini adalah sekeping gambar. Saya boleh kecilkan, saya boleh besarkan gambar tersebut. Okay, kita dah buat siap-siap, kita upload. Okay,
Uh, kalau tak ada soalan setakat ni, saya rasa perkongsian saya yang ringkas lah mengenai webpage TS 5.0. Kalau ada sebarang soalan ataupun ada sebarang nak tanya ke apa ke, nanti cikgu boleh just PM saya. Macam mana saya nak bagi? Kalau kat Telegram tu search je nama saya, Mira, MYRA, Mira, dia akan keluar lah kontak saya. Ataupun boleh ke Facebook, YouTube semua ada. Okay, cikgu. Puan Sheila, setakat ni itu saja daripada saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah silap daripada saya ya. Terima kasih kembali. Kalau ada sebarang soalan, kita buka kepada sesi soal jawab. Kalau ada perlukan penjelasan dari Cikgu Amira, boleh ya. Cikgu Amira sedia untuk membantu. InsyaAllah. Oh, boleh. Terima kasih Cikgu Nuryati. Kita akan ambil maklum. Cikgu Amira ada permintaan tu. Nak juga sesi satu lagi, lain kali. Cara yang sama mungkin kita buat langkah demi langkah. Mungkin siri satu kita buat cara nak ubah font. Kedua, bagaimana nak masukkan gambar lebih berstruktur supaya senang nak follow. Oh, saya rasa saya laju sangat tadi ya. Tu lah, bagi tahu kadang-kadang saya risau saya ni laju sangat. Kadang orang dah tahu kan. Macam ni pun nak ajar ke. Saya takut macam tu lah. Kalau saya laju, saya minta maaf lah. Lain kali saya boleh slow down. Saya tak ada masalah. Kalau cikgu kata nak belajar macam tu step by step, saya boleh ajar. Tak ada masalah. Dan saya takut nanti saya ajar. Alah, cikgu takkan cikgu ni nak ajar. Nak upload pun tak reti kah? Saya tak tahu sebenarnya pace kita tak yakin dan percaya kita perlukan bantuan. Boleh. Tak ada masalah. Bila-bila je. Boleh. Jadi kalau saya free. Pergi step by step. Alright. Terima kasih Cikgu Amira. Kalau ada soalan lain, kita akan cuba untuk dapatkan Cikgu Amira supaya dapat buat secara bersiri. Boleh. Step by step ya. Kita cuba. Selain daripada tu, ada sebarang soalan? Terima kasih banyak-banyak Cikgu Amira. Memang sangat membantu cikgu-cikgu untuk memantapkan cara dokumentasi untuk panitia. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Okey, begitulah perkongsian Cikgu Amira mengenai Google Site untuk meningkatkan tahap pengurusan panitia yang lebih efisien melalui dokumentasi secara digital. Ia juga merupakan pusat rujukan bahan atau dokumen panitia mata pelajaran oleh ahli-ahli panitia. Jelas tadi Cikgu Amira dah tunjukkan bagaimana beliau dapat mengakses bahan-bahan yang telah dimuat naik di Google Site tersebut. Perkongsian pada kali ini adalah untuk bersama-sama membina Google Site yang tersusun dan menarik. Terima kasih, memang betul pun. Okey, baik. Saya harap rakan-rakan yang lain dapat on kamera supaya kita sama-sama boleh ambil gambar dengan Cikgu Amira yang comel ni. Sebagai kenangan, mohon switch on your camera ya. Encik Izzuddin dah bersedia ke? Okey, bersedia. Terima kasih Encik Izzuddin. Okey, selamat datang cikgu semua. Boleh buka kamera masing-masing. InsyaAllah selepas sesi gambar ni kita akan link kehadiran lah. Okey, kita akan ada 3 panel. Saya akan ambil gambar 3 kali. Dia 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Last 1, 2, 3. Okey, siap. Terima kasih Encik Izzuddin. Sekarang kita akan kongsikan perkongsian untuk minggu hadapan. Minggu hadapan kita ada satu lagi siri yang menarik yang bertajuk Promisi, siri 20 ya, CDL Hands-on Online Session Negeri Sembilan, siri 20 dengan tajuk Promisi yang akan dikongsikan oleh Cikgu Vanita
dan Cikgu Dana Lakshmi dari SJKT Bandar Spring Hill. Baik penguasaan pembelajaran dalam kalangan murid bergantung kepada kesediaan murid untuk menerimanya. Namun, kekangan seperti murid tidak aktif, mudah lupa dan tidak berfokus menjadi cabaran kepada guru di dalam bilik darjah. Justru, promisi dilaksanakan di sekolah khasnya kepada murid-murid galus. Hasilnya, murid menunjukkan perubahan yang baik dari segi kecergasan, kelakuan, keyakinan diri dan daya ingatan murid. Kalau kita hendak dapat ilmu bagaimana kita hendak tackle pelajar kita, marilah kita bersama-sama dalam siri ke-20 promisi yang akan dibawa oleh Cikgu Vanita dan Cikgu Dana Lakshmi. Selesai sudah sesi perkongsian hari ini, link kehadiran akan dikongsikan di ruang chat. Mohon isi dengan tepat sebab isi-nya akan dihantar ke alamat email yang telah diisi. Yelah, cepatlah. Baik, semoga bermanfaat ya. Terima kasih kepada sesiapa yang ingin menonton rakaman yang siri sebelum-sebelum ini. Bolehlah Google e-connecting.learning ataupun www.connectingdots.my. Saya ulang, www.connectingdots.my, di mana kita ada semua rakaman yang sebelum ini. Terima kasih semua. Semoga anda semua sihat, sejahtera dan take care. Bye. Hingga jumpa lagi.